Yang nombor 3 ni, allowance for doubtful debt is to be increased by. Okay. Ada lagi mana maksudnya? Mana pergi? Okay, so bila AFDD okay, so bila AFDD, apa formula yang you akan guna? Selalunya yang ada persen tu kan? Yang ada persen tu. Okay. Darab dengan net receivable tu. Okay, selain daripada tu, macam mana lagi nak kira AFDD? Yang balance BD tolak bad debt tolak balance CD tu kemis. Ya, betul. Okay. So kita ada dua method lah. Sama ada dia bagi percentage ataupun guna formula balance CD tolak bad debt tolak balance BD. Okay. So keyword dia kat sini increase by ataupun increase to ataupun decrease by decrease to. Okay. So you boleh tengok dekat Padlet ada share. Ada share nota. Okay, this one. Okay, apa ni? AFDD. Ini satu kotak untuk masuk dekat statement of profit or loss. Satu lagi akan masuk dekat statement of financial position. So bila dia dekat AFDD ni, akan kita masukkan dekat profit and loss hanyalah increase or decrease of AFDD. Ini penting ni, kena ingat sampai bila-bila. Okay. So bila AFDD ni kita nak tahu dia decrease ataupun increase. So pertambahan ataupun pengurangan AFDD ni kita akan masuk dalam SOPL. Manakala dalam SOFP kita hanya akan masuk balance CD. Balance CD maksudnya balance akhir lah. Sekejap mesti tutup ni sekejap. Okay, clear tak ini? Okay, clear miss. Okay, clear. So sekarang bila kita nak tahu pengurangan ataupun pertambahan AFDD, kita akan guna formula balance BD iaitu balance awal. Balance awal ni kita akan dapat dekat mana? Dalam try balance. Lepas tu kita akan tolak dengan bad debt. Bad debt ni kita akan dapat dekat mana? Bad debt ni sama ada dalam try balance ataupun dekat additional information. Lepas tu kita akan tolak dengan balance CD. Balance CD ni dekat mana? Kita kena carilah. Ataupun dah clearly stated dalam additional information juga. So make sure you replace the figure correctly. Okay. Sebenarnya formula ni dapat daripada journal entry lah. Journal entry untuk AFDD sangatlah panjang dan dia a bit confusing lah. So I terus came up with this formula. Which means you just hafal formula ni and then you insyaAllah memang boleh dapat lah. Sebab sebenarnya ni memang journal entry. Maksudnya journal entry dia ada 3 tau untuk AFDD ni. So that's why terus dia buat formula ni. Okay. So tapi kena masuk betul-betul. Maksudnya balance awal kena tolak dengan bad debt, kena tolak dengan balance akhir. Kalau you terbalik, dia akan kacau sedikit lah you punya statement. So bila you dah follow formula ni, you must follow the sequence. That is baki awal AFDD dalam try balance tolak bad debt sekiranya ada. Kalau tak ada, zero lah. Tolak dengan baki akhir. Baki akhir AFDD kena cari. So from the formula, if you get positive answer, then you should put it in other income has AFDD. If you get negative figure, then you should write it in operating expenses has AFDD juga. Sebenarnya to be specific, you kena tulis increase in AFDD ataupun decrease in AFDD lah. Tapi sometimes student dia tersalah. So lebih safe you tulis je semua sebagai AFDD.
Okay. Itu untuk SOPL. So kita tengok soalan December 19 ni. Dalam trial balance dia ada tak? EFDD. Yang 2,500 tu kan? Ya betul, 2,500 ni. So 2,500 ni baki awal lah kan? Balance BD. Inilah balance BD. Okay, you dah jumpa. So sekarang tengok, ada tak bad debt dekat trial balance ni? Tak ada, dia cuma ada bad debt recover je. Okay, good. So tak ada, dia hanya bad debt recover. Bad debt recover berbeza dengan bad debt. Maksudnya bad debt ni hutang lapuk. Hutang yang you takkan terima. Mungkin sebabkan you punya customer tu dah meninggal ataupun bankrupt. So that's why kita adanya bad debt. Bad debt recover ni contoh maksud dulu customer you dia bankrupt. Lepas tu next year dia dah dapat recover balik. So dia bayar balik hutang. That's the meaning of bad debt recovered lah. So dia bukan bad debt. So tak ada lah bad debt. Kita tengok pula dekat additional information. Ada tak bad debt? Macam tak ada je. Ya, tak ada lah. Tak ada lah. Betul lah macam tak ada. So memang betul-betul tak ada. Okay. So kiranya kalau based on formula yang I cakap, balance BD tolak dengan bad debt, tolak dengan balance CD. So kat sini kita dah ada 2,500. Bad debt kita kosong lah. Tolakkan dengan balance CD. So balance CD ialah baki akhir. Baki akhir kita kena cari. Macam mana kita nak cari? Iaitu by percentage ataupun keyword ni nampak ni. Dia kata increase by. So bila increase by, macam mana kita nak kira balance CD tu? Tengok kat sini, ada cakap dalam nota ni. Okay. Balance CD or baki akhir yang dikira by using formula sama ada AFDD percentage darabkan dengan net account receivable. Apa itu net account receivable? Net account receivable tu account receivable in trial balance you can tolak dengan bad debt. Itulah you akan darab dengan percentage of AFDD dan oleh you akan dapat baki akhir untuk AFDD. Atau soalan state in additional information. Macam mana dia state? Ni, the AFDD increase by. Bila dia cakap the AFDD increase by, maksudnya you kena ambil baki awal untuk AFDD tu dalam trial balance, tambahkan dengan berapa yang dia increase ni. Itu maksud increase by, maksud meningkat sebanyak 100. So kita ambil baki awal tu, contoh dalam soalan December 19 ni 2,500 lah. 2,500 kita akan tambah dengan 100 lah in case AFDD dia increase by 100. So balance akhir kita akan jadi 2,600. Boleh tak kalau increase by? Maksudnya increase by tu yang jumlah awal tu tambah dengan yang ni lah kan? Ya. Yeah. Okay. Itu kalau by. Dia boleh jadi kalau decrease tu maksudnya jumlah awal tu you tolak lah kalau decrease by. Okay. So sekarang ni pula second dia boleh jadi the AFDD increase to. Increase to ni bermaksud AFDD you meningkat kepada. Which mean bila dia kata increase to, itulah you punya balance CD, baki akhir. So kalau macam dalam soalan December 19 ni dia cakap increase by. So you perlu tambah ke ataupun inilah baki akhir you? Kena tambah lah sebab dia increase by. Kena tambah. So kena beware lah. Sama ada you kena dia increase by ataupun increase to. Kalau by kena tambah dengan baki awal. Kalau to ambil terus. Inilah baki akhir dia. Okay, for those yang baru masuk. Kalau by kena tambah. Kalau to tak payah tambah. Tak payah tolak Tak payah tambah, tak payah tolak. Okay. Okay, tambah tolak tu based on increase ataupun decrease. Clear? Okay. So next.
So based on December 19 ni, since dia cakap increase by, so you punya balance CD, equal to 2,500 tambah dengan 1,000. So you punya balance CD will be 3,500. Okay. Okay, Miss. Okay, so baki akhir ni kita akan masuk dekat mana? SOPL ke SOFP? Dekat SOFP. Ya, kita akan masuk dekat SOFP. Nampak ni? Balance CD akan masuk dekat SOFP. So kita nak letak dekat mana? Kita letak dia dekat ni. Under current asset. Dekat bawah account receivable tu kita akan tolak dengan AFDD. And then kita akan masukkan juga dia ni dalam formula untuk mencari increase or decrease in AFDD lah. So 2,500 baki awal, tolak dengan bad debt kita kosong. Tolakkan dengan balance CD kita 3,500. So you akan dapat berapa? Negatif 100. Negatif Negatif 1,000. Ya, negatif 1,000. Okay. So bila kita dapat negatif, maksudnya kita akan letak dia dekat mana? Expenses ke income? Dekat expenses. Ya, dekat expenses. If you get negative figure, then you should write it in operating expenses has AFDD. Itu maksud negative or positive. So, dekat SOPL tu, kan under expenses tu, okay, so you pun akan masukkan AFDD sebanyak 1,000 lah. Okay. Okay tak? Okay, Miss. Ada apa-apa lagi nak tanya? Miss, Hmm. kan tadi kan kita ada bad debt recover tu kan. Okay. So kita just taruh dia dekat bawah revenue je lah. Ya, betul. Yang lain-lain tak ada ganggu lah. Tak ada. Okay. So sebenarnya kan kalau macam dia cakap FDD is to be increased by ni, sebenarnya you tak payah guna formula ni pun tak apa sebab you dah tahu. Sebab kita hanya nak dalam SOPL kita just nak tahu dia tu increase ataupun decrease sebanyak berapa kan. So kat sini dia dah pun bagi tahu dah sebenarnya. Sebab tu you akan dapat negatif 1,000. Negatif 1,000 tu maksudnya dia increase lah, AFDD you increase. So to be exact sepatutnya you tulis increase in AFDD lah dekat expenses tu. Sebanyak 1,000. Boleh tak? Tapi kalau soalan tu ada bad debt, then you memang kena guna formula ni lah. Sebab dia akan lari sedikit, tak silap. So ada apa lagi tak nak tanya? For those yang baru masuk tu, you nak tanya apa? Tak ada Miss. Tak ada. Tu saja. Apa kata alang-alang tu Miss buat yang Ya. nombor 4 tu? Interest Nombor 4. on loan tu. Interest on loan. Nombor 4, interest on loan. Interest on loan was still accrued. Okay. For 3 months on 31st December 2018. Okay. Kalau accrued or prepaid ni, tengok balik nota I. This one.
accrual and prepayments. So kalau adjustment untuk accrual and prepayments, dekat SOPL kita akan adjust, untuk accrual kita akan tambah. Manakala untuk prepayment kita akan tolak. Kenapa? Sebab accrual ni dia terkurang. Dia terkurang bayar. So statement ni kita akan prepare untuk apa yang dia incurred. Tak kisahlah dia dah bayar ke dia tak bayar ke, tapi kita nak tahu untuk tahun tu sahaja. Since accrual tu dia tak bayar, tapi sepatutnya dia bayar, sebab tu kita akan tambah. Prepayment ni pula, dia dah bayar lebih, maksudnya dia dah bayar untuk tahun lepas. So sebab tu dalam SOPL kita akan tolak. Sebab kita nak tahu untuk tahun ni sahaja. Boleh tak? Boleh. Okay, so kalau SOFP pula, kita kena tentukan dia tu current asset ataupun current liability. Untuk tentukan dia tu current asset ataupun current liability, I dah bagi you another formula. Table ni. Okay. So, buat je. Mula-mula you akan letak PA. Lepas tu akan ada current asset, current liability. Expenses, revenue. So, tengoklah kalau dia tu prepaid expenses, then dia akan jadi current asset. Kalau dia prepaid revenue, akan jadi current liability. Kalau dia accrued revenue akan current asset dan accrued expenses akan jadi current liability. Ini formula untuk menentukan dia tu current asset ataupun current liability. So next kita tengok pula untuk yang keempat ni. Keempat ni. Okay, untuk tengok additional info number 4. Dia cakap interest on loan was still accrued. Okay, accrued. So kita buat dulu table. So kita ada PA, kita ada current asset, current liability. So kita ada expenses, revenue. Ikut alphabet lah, E dulu baru R. So ni terbalik je lah, R, E. Okay, so sekarang dia accrued. Interest on loan ni, revenue ke expenses? Expenses. Okay, so dia accrued expenses. So dia akan jadi current liability lah. So dalam SOFP, kita akan letak dia under current liability sebagai accrued interest on loan. Kita letak dia. Manakala dalam SOPL, since dia accrued, kita akan tambah. Okay, so sekarang ni kita nak tahu berapa figure dia. Kita kena kira. Sebab dia kata interest on loan was still accrued for 3 months. Maksudnya dia tak bayar 3 bulan. Bulan Disember, November and Oktober dia tak bayar. Okay. So you buatlah timeline. Buat timeline. Okay. Ini 31 Disember. So maksudnya dia buka akaun 1 Januari lah. Okay, tengok balik. Betul tak dia kata. Okay, so dia kata the following is the trial balance extracted from the books for Sons Enterprise Asset 31st December. Okay, so maksudnya dia tutup akaun ni lah 31 Disember. Inilah accounting period dia. Accounting period dia 1 tahun. Banyak yang dalam projek salah. 1 bulan je you all buat. Okay. So next. Dia kata untuk 3 bulan kan dia tak bayar. So ni sampai bulan 7 lah. 9 9. Ya, sampai bulan 9. Okay, so sekarang kita nak tahu berapa, kita kena tengok trial balance kita. Cari dulu. Loan, mana? Bank loan ke? Ni kan 5% bank loan. Dan dia pun ada interest on bank loan. Boleh tak? Boleh, Miss. Okay. So sekarang ni bank loan tu maksudnya kita ambil loan daripada bank sebanyak 200,000. So dalam 200,000 ni kita akan incur 5%
interest. Setiap tahun kita kena bayar 5% lah. Tetapi kita dah ada dalam trial balance dah ada interest on bank loan. Maksudnya kita dah bayar 7,500. Ini yang daripada 1 Januari sampai September. 9 bulan kita dah bayar 7,500. So kita nak kena kira yang lagi 3 bulan tu. So kira dulu, 5% you darabkan dengan 200,000 dapat berapa? 10,000. 10,000. So 10,000 ni untuk 1 tahun. Okay, 10,000 ni untuk 1 tahun. 1 year. So berapa yang accrued? Boleh tak kira? Berapa lagi you tak bayar? Boleh. Macam mana? Sekejap 7,900 tu bahagikan dengan 9 sebab nak tahu jumlah sebulan. Lepas tu darabkan dengan 3 bulan yang kita tak bayar lagi tu. Equal tu dapat 2,500. Betul ke? 2,500, okay. RM2,500 betul. So 7,500 bagikan dengan 9 darabkan dengan 3 bulan. So you akan dapat 2,500 lagi. Okay, this is another option lah. So option kedua ni, first you boleh kira macam ni. Second you boleh kira, since you dah tahu setahun you kena bayar 10,000 dan you dah tahu kita dah bayar 7,500. So untuk accrued 3 bulan tu you boleh je 10,000 tolakkan dengan 7,500. You still akan dapat 2,500. So inilah accrued interest on loan untuk 3 bulan tu. Ataupun second, third punya option, you cara nak kira dia, you boleh juga 5% darabkan dengan loan tu 200,000 and then you darabkan dengan 3/12 sebab dia tak bayar 3/12. Dia tak bayar untuk 3 bulan. So you still akan dapat 2,500. Okay. Ikutlah cara mana yang you selesa. So maksudnya dekat 3 bulan ni 2,500. Inilah accrued interest on loan. Which mean dalam SOPL you kena tambah dekat interest on loan ni sebanyak 2,500. Ni adjustment you kena buat dalam SOPL. You tulis interest on bank loan, okay, buat jalan kira, tunjuk 7,500 tambah dengan 2,500. Markah akan diberi di sini dan di sini. Ada jalan kira. So you tulis 10,000. Macam tu untuk SOPL. Manakala untuk SOFP, since kita dah pun tahu dia under current liability, so you pun tulislah dekat current liability tu accrued. You can tulis accrued. Kalau you tak tulis accrued, salah. Sebab bila dia tak ada accrued, dia hanyalah expenses. Nampak tak? Dalam SOPL ni, interest on bank loan. Bila ada accrued, dia akan jadi current liability. So tulislah current liability, accrued interest on loan sebanyak 2,500. Faham tak? Okey tak? Faham. Okey. Okay. So satu lagi, kalau you faham journal entry, okay, so journal entry dia akan jadi debit interest on loan 2,500, credit accrued interest on loan. Kenapa? Sebab dia current liability. Bila liability increase, kita akan credit. Betul? Betul.
So that's why kita akan credit accrued interest on loan. So another one kita akan debit interest on loan lah. Bila dia debit maksudnya expenses kita increase. Betul? Betul. Since kita punya expenses increase, that's why dalam adjustment ni kita akan tambah. So kat sini you akan masuk dalam SOPL, kat sini you akan masuk dalam SOFP. So inilah based on journal entry yang kita belajar chapter 4 tu. Dan you akan masukkan dalam statement. Dan ini kalau sesiapa yang lemah journal entry, macam ni lah cara kira dia. Maksudnya basically you hafal lah. Based on my nota ni, basically you hafal lah. Kalau SOPL, adjustment to accrued and prepayment, accrued tambah, prepayment tolak. So ada apa-apa lagi nak tanya? Ada. Okay, yang mana tu? Yang nombor 5 tu, tak tahu. Nombor 5 pula. Okay. Fixed deposit was made on 1st October 2018. No interest has been received. Okay. So bila you baca ni kan, you rasa dia ni jatuh kepada apa? Sebab you belajar adjustment hanyalah accrual and prepayment, bad debt, AFDD, capital and revenue expenditure dan juga depreciation. So you rasa ini adjustment untuk yang mana satu? Yang mana satu? Adakah dia depreciation? Dia accrue revenue kan? Ya, betul. Dia accrual or prepayment. Kenapa keyword dia dekat sini? No interest has been received. So adakah dia accrued or prepayment? Dia accrued. Yes, dia accrued. So bila accrued dalam SOPL kita kena tambah atau tolak? Kena tambah sebab dia patutnya dapat tapi tak dapat. Yes, very good. Okay, so kalau SOFP adakah dia current asset ataupun current liability? Current asset. Current asset. Okay, mari kita tengok. PA, current asset, current liability, expenses, revenue, expenses. So accrued, dia accrued revenue ke accrued expenses? Accrued revenue. Accrued revenue, okay, good. So betul lah. The current asset. Okay, so sekarang macam mana kita nak kira dia ni? Berapa amount yang perlu kita tambah dalam SOPL ni? So kita cari dulu dalam trial balance kita. Mana fixed deposit ni? Ada tak fixed deposit? Tak fixed deposit? Ada yang tu. 30,000 ada 5% kat depan tu. Okay, good. So based on option yang I beri tadi, dia sama je. So cuba kira. Berapa jumlah accrued fixed deposit ni? Siapa dapat? Jumlah dia 375 kalau untuk 3 bulan tu lah. Sebab dia 375. 75. Okay, 375. Okay, so mari kita tengok. Dia kata dia start pada 1 Oktober. Okay, 1 Oktober. So ingat timeline you. 1 bulan 1, kita tutup account 31 Disember. 1 hari bulan 10 baru dia start buat fixed deposit. Which mean dia ada 10, 11, 12, 3 bulan. So bila 5% darabkan dengan 30,000
darabkan dengan 3/12. So, you akan dapat 375 lah kan? So, 375 ni lah yang kita akan tambah dalam SOPL dan kita akan record sebagai accrued interest on fixed deposit under current asset dalam SOFP. Okey tak? Ke laju sangat? Okey, Miss. Okey. So, inilah yang adjustment you perlu buat untuk additional information number 5. So, kita dah pun pergi number 3, number 4 lagi. Ada lagi? Saya cuma nak tahu jawapan tu je. Jawapan apa? Macam motor van tu dia punya tu jadi berapa? Saya dah kira tapi tak yakin dengan jawapan saya. Motor van semua tu dia jadi berapa? Okey. Mari kita tengok. Shopee. Alamak, Shopee pula. Sekejap. So, depreciation untuk motor van I bagi tahu accumulated depreciation 22,500 untuk motor van. Dapat tak? Betul. Okay, so building accumulated depreciation dia ialah 32,000. Okay. Furniture and fittings, you punya accumulated depreciation 19,520. Okay, Miss. Okay, Okay. so ada lagi? Miss, Ha, yang nombor 8 tu kita just ikut yang Miss ajar tadi tu je lah kan? ya benar. Okay. So prepayment ni tolak dekat SOPL, accruals ni tambah. So maksudnya bila you buat ni, terus buat counting lah you punya trial balance tu. Salaries. Supaya nanti you tak tersilap transfer masuk. So untuk you punya test tu masuk dia chapter 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. So basically kita orang akan buat macam test 1 you lah. MCQ. So bila buat MCQ, you kena ada paper conteng tau. Kalau you tak ada paper conteng, you kena buat prepare semua dulu. Barulah you pergi kepada MCQ tu. Kalau tak nanti you akan menggelabar, tak cukup masa. Sebab soalan tu of course kita orang akan shuffle. So susunan dia memang akan lari lah. So bila you dapat soalan test tu nanti, prepare dulu semua. Prepare dulu semua statement ni. Buat adjustment, buat SOPL, buat SOFP. Baru tengok soalan tu nak apa. So kalau macam tak ada dalam, you kira-kira, contoh lagi kira, lepas tu dalam MCQ tu tak ada jawapan you, tembak je dulu. Terus proceed kepada chapter 7 pula. Nanti barulah you pergi balik. Macam tu barulah masa you tu tak terlari, maksudnya you sempat. Jangan bila dah tak ada soalan dalam MCQ tu, kira balik. Nanti untuk chapter-chapter lain you tak boleh nak jawab. Tak sempat masa. Okay. Untuk test 2, chapter 5, 6, 7. Tu je. Okey. Bila tu Lambat lagi kan? Saya dah inform di sini. Ya ke? Semua dah ada dalam pad alert. Okey, minta maaf. Week 12 tu. Okey. 5, 6, 7.
Kalau ada sempat masa kita buatlah pre-test tu. Kalau tak sempat ada lah. Okay, lagi? Ada tak tanya lagi? Tak ada, sampai di sini saja. Rasanya sampai sini saja kot Miss. Okay. So thank you. Thank you Miss. Okay. Thank you Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Okay.